Rakyat Malaysia pasti sudah mengenali nama Botak Chin. Seorang penjenayah yang sangat kejam pada suatu masa dahulu. Mari kita ikuti kisah sebenar perjalanan hidupnya. Wong Swee Chin ialah nama sebenar lelaki yang diberi gelaran Botak Chin ini. Dia dilahirkan di dalam sebuah keluarga yang mempunyai 10 orang adik-beradik di Kuala Lumpur pada 3 Mac 1951. Bapanya ialah pesara Jabatan Kereta Api yang menghantarnya ke sekolah rendah jenis kebangsaan Cina di Sentul Pasar dan kemudian ke sekolah Inggeris. Botak Chin berhenti sekolah pada usia 15 tahun dan bekerja sebagai pembantu di Pasar Borong Jalan Tun Ismail selama setahun. Di sinilah, Botak Chin terpengaruh oleh kegiatan jenayah dan menyertai kongsi gelap, geng 360 yang menguasai kawasan itu. Selepas ibunya meninggal dunia, dia lebih suka tinggal di rumah kawan-kawannya dan terbabit dalam jenayah kecil-kecilan seperti mencuri. Kagum akan kehebatan rakannya sebagai gangster, dia berpakat bersama 3 rakannya, 2 daripada mereka memiliki pistol, melakukan rompakan pertama pada 19 April 1969. Botak Chin kemudian memiliki senjata pertamanya iaitu revolver, 22 lalu menubuhkan gengnya sendiri. Diorang melakukan 8 rompakan pada September 1969. Namun, kegiatan itu berjaya ditumpaskan oleh pihak polis. Botak Chin ditahan dan dihukum 7 tahun penjara dan dibebaskan pada November 1974. Dia cuba menjadi seperti orang lain, tetapi pendapatan sebagai penjual sayur tidak memuaskan hatinya. Pada April 1975, Botak Chin kembali aktif dengan menubuhkan geng baru yang dianggotai Cheng Wong, Ah Wong, Beh Kok Chin, Pang Ko Chin, dan Teh Bok Lei, Seh Chai. Sebulan kemudian, Botak Chin telah pergi ke Thailand dan dengan bantuan rakannya, dia membeli senjata api. Botak Chin tidak menunggu lama dan pada 2 Jun, sebuah pusat perjudian haram di Sentul dirompak sebanyak RM5,800. Dengan duit sebanyak itu, dia pergi lagi ke Thailand membeli 8 senjata api, menjadikan kesemuanya sebanyak 11 serta 100 butir peluru. Botak Chin telah menjadikan kawasan Lombong tinggal di Kepong menjadi medan dia berlatih menembak. Dia menjadikan anjing liar sebagai antara sasaran tembakannya. Botak Chin berasa cukup hebat dan angkuh. Dia secara terang-terangan telah mempamerkan senjata apinya di Pasar Sentul. Rata orang yang melihat tidak berani berkata apa-apa kerana takut menjadi mangsa balas dendam. Pada 20 Julai, sebuah ban di Jalan Imbi menjadi sasaran rompakan dan sejumlah RM95,000 berjaya dilarikan. Sebahagian RM25,000 telah dihabiskan oleh Botak Chin dengan membeli sebuah kereta Datsun. Melalui rakannya, dia membayar sebanyak RM3,600 sebagai deposit, tetapi tidak dapat dipastikan sama ada dia membayar ansuran bulanan selepas itu. Kemudian, sebuah kuil Cina di Jalan Kolam Air menjadi sasaran. Beberapa pemain mahjong dirompak sebanyak RM10,000 selain barang kemas dan barang berharga yang lain. Dengan kemunculan semula Botak Chin di dalam filem siri Tangkal Besi, aktiviti rompakannya mendapat perhatian polis dan timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Deputi Superintendent S. Kulasingam. Beliau ditugaskan memburunya sehingga ke lubang cacing. Kesukaran mendapatkan senjata api baru menyebabkan Botak Chin menjadikan anggota polis sebagai sasaran. Dia merampas 3 pistol milik 3 anggota polis dan ketika merompak sebuah bar di Sentul, Botak Chin turut merampas senjata api pengawal keselamatan. Ketika merompak kelab kereta api Sentul selepas itu, dia mencabar sesiapa di situ untuk beradu kehandalan menembak ala koboi. Pihak polis meneruskan pemburuan dan pada September, polis telah mengesan kereta Alfa Romeo curi yang dinaiki Botak Chin dan anggotanya. Di segambut dalam, selepas dikejar sejauh 3.2 km dan dihujani tembakan daripada pihak polis, kereta itu berhenti dan Botak Chin segera menyelinap di kawasan setinggan di situ. Dalam keadaan kelam kabut, mereka tertinggal sepucuk 38 revolver. Botak Chin bersama anggotanya, termasuk seorang yang cedera ditembak berjaya melepaskan diri dengan merampas sebuah kereta Volvo milik seorang pegawai bank. Pada 25 September, orang kanannya,
Chow Kwan, Kwan, telah ditembak mati di sebuah kedai runcit di Jalan Colville Hill. Tetapi kematian ini tidak menghalangnya untuk terus melakukan rompakan. Rompakan terbesar yang dibuat adalah pada 26 Oktober 1975. Dia merampas sejumlah RM218,000 selepas menembak pengawal keselamatan yang membawa wang di kelab lumba kuda. Hasil agihan ialah sebanyak RM40,000 dan Botak Chin telah pergi lagi ke Thailand untuk membeli senjata api. Ini membuatkan dia memiliki 19 senjata api, 5 bom tangan dan kira-kira 1,000 peluru. Walau bagaimanapun, kedudukan Botak Chin sebagai ketua mula terancam apabila ada yang cuba mencabarnya. Dia bertindak dengan cepat dan beberapa hari kemudian, Tua Pui Lek, ketua geng 5 Jari Gunung, dan anggota gengnya sendiri, Wong, ditemui mati ditembak di kawasan Lombong tinggal di Jinjang. Seorang lagi orang kanannya, Seh Chai, pula mati membunuh diri selepas dikepung polis di Jalan Alor. Pada awal tahun 1976, Botak Chin telah mengambil anggota baru. Ini diikuti 3 rompakan dengan wang yang dilarikan kira-kira RM400,000. Pada masa yang sama, 7 orangnya mati ditembak selain ada yang ditangkap. Polis juga turut merampas 15 senjata api, peluru dan bom. Seterusnya, selepas membuat rancangan yang sangat rapi, pihak polis dapat menjerat Botak Chin pada malam 16 Februari 1976. Setahun selepas ditangkap, Botak Chin telah mencatat sejarah sebagai orang pertama mengaku bersalah apabila didakwa mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) yang membawa kepada hukuman mati mandatori. Peguamnya, Jagjit Singh membuat rayuan terhadap hukuman itu hingga peringkat Majlis Privy yang mengenepikan penghakiman dan hukuman mati itu serta mengarahkan perbicaraan semula. Botak Chin dibicara semula pada 1 April 1980 dan ketika inilah beliau mendakwa sebagai Robin Hood moden, merompak orang kaya untuk menolong orang miskin. Ada juga yang berpendapat bahawa namanya, Botak Chin, sebenarnya merupakan akronim untuk Bantu Orang Tak Ada Kerja. Menurut pakar psikiatri dan bekas pengarah Hospital Bahagia Ulu Kinta, Tan Sri Dr. M. Mahadevan, Botak Chin merupakan seorang genius sesat iaitu distorted misguided genius. Botak Chin akhirnya didapati bersalah pada 16 Mei 1980 dan rayuannya kepada Mahkamah Persekutuan ditolak pada 23 September. Rayuan kepada Lembaga Pengampunan juga ditolak. Ketika menunggu dihukum gantung, Botak Chin telah menyerang pegawai penjara sebanyak 2 kali. Riwayat Botak Chin sebagai penjenayah ganas dan kejam berakhir di tali gantung di penjara Pudu pada 11 Jun 1981 ketika dia berumur 30 tahun. Ironinya ialah Botak Chin akhirnya dijatuhkan hukuman gantung sampai mati disebabkan pemilikan senjata api, dan bukan atas tuduhan bunuh. Sekian sahaja cerita dari Warung. Kita berjumpa di next video. Jangan lupa like, subscribe dan share guys.